Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Wife saya kata cerita pasal keseimbangan pendapatan negara tu panjang video dia. Okey, hari ni saya akan buat video yang pendek. Kita hanya nak cerita pasal perubahan keseimbangan pendapatan negara. So, bagaimana perubahan AE, perubahan suntikan atau perubahan bocoran akan merubah perubahan keseimbangan pendapatan negara. Jadi, terus kekal menonton video ini. Jangan lupa sebelum tu share, like dan subscribe. Jom. Okey, sekarang kita akan bincangkan terlebih dahulu perubahan AE. Okey, cuba kita tengok AE. AE. Okey, apa komponen AE? Komponen AE adalah perbelanjaan penggunaan. C. Komponen AE adalah pelaburan. I. Komponen AE adalah perbelanjaan kerajaan. G. Dan komponen AE adalah ekspor bersih. Jadi dalam ayat yang mudah, kalau sekiranya C meningkat atau I meningkat atau G meningkat atau ekspor bersih meningkat, maka AE akan meningkat. Itu cerita kalau meningkat. Tapi kalau kita cerita terbalik, C turun atau I turun atau G turun atau ekspor bersih turun, maka AE akan menurun. Okey? Faham? Okey. Seterusnya, dalam makroekonomi tajuk kaedah AEY dan juga suntikan bocoran, saya nak awak pegang betul-betul Kalau kata meningkat, dia alih ke atas. Kalau menurun, dia alih ke bawah. Ulang. Meningkat alih ke atas, menurun alih ke bawah. Saya tak nak awak pakai kanan kiri. Okey, sebab tak sesuai pakai kanan kiri. Sebab dia bukan keluar pangkah. Dia bukan keluar X, dia bukan keluar ADAS. Yang kita nak bincangkan kalau meningkat ke kanan, kalau berkurang ke kiri. Okey, dia adalah keluar AEY dan JW lebih mudah. Kalau dia meningkat, dia balik ke atas. Kalau dia berkurang, dia balik ke bawah. Ada sebab dia. Nanti di hujung nanti saya akan tunjuk kenapa sebab saya katakan meningkat alih atas, berkurang alih bawah. Awak gunakan konsep tu. Okey. Jadi, kalau C meningkat, dia kata AE akan meningkat. So, AE meningkat, kalau AE akan beralih ke atas. Kalau AE akan balik ke atas. Okey. Seterusnya, saya tambah sikit lagi. I, dia istimewa pelaburan. Sebab pelaburan, dia dipengaruhi oleh kadar bunga. Dia dipengaruhi oleh kadar bunga. Kadar bunga, dia berhubung songsang dengan pelaburan. Kalau R turun, pelaburan akan meningkat. Bila R turun, kadar bunga turun, kos pinjaman berkurang, pelaburan meningkat, AE meningkat. Kalau AE balik ke atas. Okey, atau kalau kadar bunga ni pula, dia dipengaruhi oleh bekalan wang, money supply. Okey, bekalan wang. Bekalan wang juga berhubung songsang dengan R. Kalau bekalan wang meningkat, kadar bunga turun, pelaburan meningkat, AE meningkat. Cikgu, bekalan wang tak belajar dalam bab 3? Memang tak ada. Sebab bekalan wang ni cerita di bab 4. Tetapi boleh soalan tu minta gambar rajah AEY. Walaupun cerita dia, sebab dia daripada bab 4. Bab penawaran wang. Okey? Faham kan So, bekalan wang meningkat, kadar bunga turun, I meningkat, AE meningkat. Begitu jugalah CG ekspor bersih, dia ada faktor yang mempengaruhi C, faktor yang mempengaruhi I, faktor mempengaruhi G, faktor mempengaruhi ekspor bersih. As long as kalau C meningkat atau I meningkat atau G meningkat atau X meningkat, dia akan menyebabkan AE meningkat. Kalau berkurang, dia akan menyebabkan AE berkurang. Okey, kita terus kepada rajah. Kita tak nak cerita banyak Okey, terus pada rajah. So, kalau kita nak bincangkan rajah, kosong, AE dan Y. So, first kita akan buat garisan 45 darjah. So, buat satu keluar AE kosong. AE kosong. Katalah kita buat 3 sektor C kosong, I kosong and G kosong. Okey. E kosong sini dia bersilang. Y kosong. So, macam biasa keseimbangan asal tercapai di titik E kosong apabila keluar AE kosong bersilang dengan keluar Y equal AE pada tenggak pendapatan negara Y kosong asal. Okey. Next, perubahan dia. Kita ambil lah contoh. Katalah kita bincang kadar bunga dia
turun. So, kadar bunga turun menyebabkan pelaburan meningkat. Pelaburan meningkat menyebabkan AE meningkat. AE meningkat menyebabkan keluk AE beralih ke atas dari AE0 ke AE1. Okey, C0 I1 sebab yang berubah ada I tambah G0. So, keluk AE meningkat. Lepas tu, proses dia pada Y0 berlaku lebihan apa? Apa yang meningkat? Lebihan apa yang meningkat? AE meningkat. So, berlaku lebihan AE sebanyak AE0. Dekat sini saya bagi tips. Sebab pelajar kadang-kadang dia tak faham nak cerita pasal proses kan. Okey, tips dia apa? Okey, awak tengok pada Y0 ni apa yang berubah? AE berubah cikgu. Okey, AE tu meningkat ke berkurang? AE meningkat cikgu. Okey, lebihan AE sebanyak apa? AE0. Lebihan AE menyebabkan berlakunya kurangan stok. Kurangan stok menyebabkan firma tambahkan keluaran dan Y akan meningkat. Okey. Proses akan teruskan sehingga keseimbangan baru tercapai pada titik E1. Apabila keluk AE1 bersamaan keluk Y equal AE, kesannya pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Okey, habis kat situ Okey, kalau sekiranya kita cerita pasal gambar rajah suntikan bocoran pun sama jugalah. Okey, kalau katalah kita kata I meningkat. So, kalau kita nak lukis gambar rajah suntikan bocoran JW Y. Okey, sorry saya dapat arahan daripada director dekat belakang sana. Dia kata saya punya gambar rajah tak nampak. Okey, saya ke bawahkan sikit. Terima kasih tuan director. Bini saya. Okey, so kita lukis JW. Nampak director? Okey, director kita nampak. Director ni kadang-kadang dia main telefon. Itu yang dia tak bagi arahan yang betul. Okey, ini bocoran. Okey, kosong origin semasa. Okey, bocoran and suntikan JI0 G0 W equal S0 tambah T0. Okey, E0 and Y0. Okey, katalah pelaburan meningkat, jadi kita tarikkan ke atas. Kita tarik meningkat atas kan? Okey, J1 I1 tambah G0. Okey, so E1 Y1. Okey, sama lah keseimbangan asal. Lepas tu perubahan dia apa? Lepas tu proses dia pada Y0 berlaku lebihan apa? J meningkat cikgu. So, lebihan J lah sebanyak AE0. Lebihan suntikan. Kalau W meningkat, lebihan bocoran. Okey? Faham? Okey, dan proses yang keputusan sehingga keseimbangan baru tercapai pada titik E1. Okey, dan pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Okey, boleh. Kenapa saya suruh pelajar fahamkan meningkat ke atas, berkurang ke bawah? Sebabnya kat sini. Pelajar, biasa kalau dia buat kanan kiri, contoh dia buat kanan kiri. Ini saya tunjukkan contoh kesilapan pelajar saya. Pelajar saya ni dia suka buat salah kadang-kadang kan. Walaupun cikgu dia mengajar bergira-gira, kadang-kadang dia salah juga. W0. Okey, kita kata J0. Kita kata 3 sektor lah. I0 tambah G0. W0 equal S0 tambah T0. Okey, katalah contoh cukai meningkat. Cukai adalah bocoran. Okey, cukai meningkat. Jadi pelajar yang dia suka hafal meningkat ke kanan berkurang ke kiri ni, dia akan buat macam mana? Bila dia kata cukai meningkat, maka dia buat keluk bocoran tu beralih ke kanan. Meningkat, dia kata balik kanan. So, dia pun alih kanan. Jadi dia kata sini W1 equal S0 tambah T1. Dia pun buatlah E1, dia pun buatlah Y1. Betul ke rajah yang dia lukis ni? Cuba kita remind balik. Kita tengok balik. Yang meningkat apa? Cukai tu apa? Bocoran tu apa? Bocoran aliran keluar bang. Kalau aliran keluar meningkat, maksudnya pendapatan negara akan berkurang lah. Kenapa pendapatan negara meningkat? Itu saya kata tadi. Kalau kita guna konsep ke kanan tu meningkat, ke kiri tu berkurang, guna konsep untuk gambar rajah JW dengan AEY, kita akan salah kat situ. Sepatutnya apa? Ini salah ya? Sepatutnya kita lukis gambar rajah, kita kata tadi, guna konsep saya pakai tadi. Saya kata apa? Meningkat ke kanan, berkurang ke kiri. Okey? So, W0 and J0. Okey? So, kalau kita buat E0 and
Y kosong. Kita kata tadi bocoran meningkat kan? Meningkat ke mana? Meningkat ke atas. Meningkat ke atas. Meningkat ke atas. So, kita pun buat meningkat ke atas. Kita buat W1 dan E1 dan Y1. So, apa berlaku? Y berkurang. Betul tak gambar Raja ni? Betul. Jadi, ingat meningkat ke atas, berkurang ke kiri. Dan terakhir, saya diberi masa tak banyak ni. Saya ambil masa 3 minit lah untuk terangkan pasal bila AE meningkat ataupun AE berkurang, tak kisahlah. Dia akan menyebabkan Y meningkat. Tapi Y meningkat berapa banyak? Y akan meningkat beberapa kali ganda mengikut nilai pengganda. Oh, pengganda. Saya ambil 2 minit je saya terangkan pengganda untuk yang baki nanti kita akan sambung dekat video yang seterusnya. Okey, konsep pengganda, bawah ni nampak ada data. Okey, kalau kita bincangkan konsep pengganda kelas bila kita bincangkan konsep pengganda, kita kata contohlah. Contoh kalau katakan I naik 100 juta. Berapakah Y akan naik? Berapakah Y akan naik? So Y akan naik bergantung kepada nilai pengganda. Nilai pengganda adalah perubahan pendapatan negara bahagi perubahan perbelanjaan agregat. Formula dia adalah 1 bahagi 1 tolak MPC. More MPC, lebih besar nilai MPC, lebih besar nilai pengganda. Okey, awak buatlah 1 bagi 1 tolak MPC. Kalau MPC dia 0.6, 1 bagi 1 tolak 0.6. Kalau MPC dia 0.7, 1 bagi 1 tolak 0.7. Kalau MPC dia 0.8, 1 bagi 1 tolak 0.8. Kalau MPC dia 0.9, 1 bagi 1 tolak 0.9. Okey, kalau pelajar dekat sekolah saya suruh hafal tau. Okey, kalau MPC 0.6, kalau kita kira pengganda dia confirm 2.5. Kalau tak cair, tekan-tekan. MPC 0.6, pengganda 2.5. MPC 0.7, pengganda dia, cuba kira sekarang, 3.33. MPC 0.75, pengganda dia berapa? 4. MPC 0.8, pengganda dia berapa? Cuba kira, 0.8, 5. MPC 0.9, pengganda dia berapa? Lambat, 10. Tak percaya? Kira. Kalau nombor-nombor yang saya cakap ni salah, awak cuba kira. 0.6, pengganda dia 2.5. 0.7, pengganda dia 3.33. 0.75, pengganda dia adalah 4. 0.8 MPC, pengganda dia adalah 5. Dan kalau MPC 0.9, pengganda dia adalah 10. Kalau hafal boleh, tak hafal pun tak apa, kira lah. Okey, kita katalah tadi I naik sebanyak 100 juta tadi So perubahan Y, I bertambah sebanyak 100 juta. Katalah MPC 0.6. So kalau kita kira tadi 1 bagi 1 tolak 0.6, pengganda dia adalah 2.5. Maksudnya kat sini Y akan naik sebanyak 2.5 kali ganda. Faham? Jadi 2.5 darab 100 jadi RM. Y akan bertambah sebanyak RM 250 juta. Okey? Faham? Saya tambah sikit lagi lah. Kalau MPC dia 0.8, dia punya pengganda 5 kan? Maksudnya Y akan naik 5 kali ganda. So kalau I naik 100, Y akan naik 5 kali ganda darab 100, RM500 lah. 500 juta lah, sorry. 500 juta. Dan yang terakhir, kalau katalah contoh MPC 0.9, MPC 0.9, maksudnya pengganda dia adalah 10. Jadi maksudnya kalau I naik 100 juta, okay, Y akan naik sebanyak 10 kali ganda. 10 kali 100 juta, berapa? 1,000 juta. Okey kelas, terima kasih kerana menonton. Teruskan sokongan anda semua. Saya doakan anda berjaya insya-Allah. Okey, assalamualaikum.